perbincangan soalan cuba ini, nombor 1, kira hasil tolak. Baiklah, kita akan bincangkan soalan A, B, C dan D. Soalan A, 3/4 jam tolak 1/2 jam bersamaan dengan berapa jam? Soalan ini ialah soalan pecahan. Jadi, kita tolak dalam bentuk pecahan. Kemudian kita pastikan 2 ini bersamaan dengan 4 supaya sama penyebutnya untuk kita tolak. Jadi 2 darab 2, 1 darab 2. Kemudian kita salin sekali lagi jalan kiranya. 3/4 tolak 1 darab 2, kita dapat 2. 2 darab 2, kita dapat 4 di sini. Kemudian 3 tolak 2, kita dapat 1. Kemudian 4 ni samalah penyebutnya. Jawapannya di sini ialah 1/4 jam. Seterusnya kita lihat pula untuk soalan B. Soalan B 0.5 jam tolak 0.45 jam. Soalan ini hanyalah soalan perpuluhan dan jawapan yang dikehendaki ialah unit yang sama iaitu jam. Jadi kita hanya perlu menulis perpuluhannya sama. Cikgu letakkan sifar di sini supaya nanti senang untuk kita tolak 0.45 jam. Kemudian kita akan tolak seperti biasalah, sifar tidak boleh tolak 5, pinjam 1 dari 5, 5 tinggalnya 4. Kemudian ini kita ada 10, 10 tolak 5, kita dapat 5, 4 tolak 4, sifar, kemudian sifar di sini. Jawapannya ialah 0.05 jam. Okey. Seterusnya kita lihat pula soalan C. 5/8 hari tolak 1/3 hari dan jawapannya dikehendaki dalam hari juga. Soalan ini tidak ada masalah. Kamu hanya perlu samakan penyebutnya di sini. Jadi kita boleh darab dengan 3, kita dapat 24. 8 darab 3, 5 darab 3. Kemudian 3 ni kita darab dengan 8. 1 pun kita darab dengan 8. Supaya penyebutnya sama iaitu 24. Jadi 5 darab 3, kita dapat 15 di sini. Per 8 darab 3, kita dapat 24. Kemudian kita tolak 1 darab 8, kita dapat 8. Per 3 darab 8, kita dapat 24. Apabila penyebutnya sama, mudahlah untuk kita menolak. 15 tolak 8, kita dapat 7/24 hari. Soalan ini sangat senang. Kamu hanya perlu selesaikan jalan pecahannya sahaja. Kemudian kita lihat pula soalan D. Soalan D, 0.25 hari tolak 0.125 hari. Jawapan dikehendaki dalam hari. Masih lagi sama dengan soalan B tadi. Kita salin sahaja 0.25 hari tolak 0.125. Jangan lupa kamu kena letakkan sifar di atas ni supaya nanti senang untuk kita tolak. Jadi sifar tolak 5 tak dapat, pinjam 1 dari 5, 5-nya tinggal 4. 1 yang diberi pinjamnya dapat 10. 10 tolak 5, 5. 4 tolak 2, 2. 2 tolak 1, 1. Jadi jawapan yang akhir kita dapat ialah 0.125
125 hari. Itu dia jalan kira untuk A, B, C dan D. Seterusnya kita lihat pula jalan kira untuk soalan E, F dan G di sini ya. Okey, kita lihat pula. Okey, jalan kira untuk soalan ini. Soalan E. Okey, soalan E cikgu tulis di sebelah sini. Soalan E 7.75 tahun tolak 4.5 tahun dan jawapannya dikehendaki dalam tahun. Kamu hanya perlu susun sahaja nombor perpuluhan di sini 7.75 tolak 4.5 tahun. Okey. Kita dapat 5 tolak sifar. Kita dapat di sini jawapannya 5. 7 tolak 5. Kita dapat 2. Kemudian titik perpuluhan jangan lupa. 7 tolak 4, 3. Jadi jawapannya ialah 3.25 tahun. Baiklah, seterusnya kita lihat pula soalan F. Soalan F 1/2/5 dekad tolak 1/10 dekad. Baiklah, kita akan tengok betul-betul untuk soalan ini. Mula-mula kita samakan penyebutnya. 5 ini kita samakan dengan 10. Kita kena darab 2. 5 darab 2, 10. Kemudian 2 darab 2. Baiklah, kita salin di sini. 2 darab 2, 4 per 5 darab 2, 10 tolak 1/10. Baik, kalau kita lihat di sini tidak boleh ditolak kerana 4 okey, kita boleh tolak ya. 4 tolak 1 tak ada masalah. Kita tolak sahaja, kemudian kita salin 1, 4 tolak 1 kita dapat 3/10. Jawapannya ialah 1/3/10. Setakat ini untuk soalan E dan F senang dan kamu boleh tulis jalan kiranya yang betul dan kamu boleh jawab dengan betul. Begitu juga dengan soalan G. Soalan G 8.11 abad tolak 6.7 abad. Jadi kita perlu tolak sahaja. Baik, 1 di sini, 1 tolak 7 tak dapat, pinjam dari 8. 8-nya tinggal 7, 1 yang diberi pinjam itu 10, tambah dengan 1 jadinya 11. Ya, 11 tolak 7 kita dapat 4 di sini. Kemudian 7 tolak 6 kita dapat 1. Jawapan untuk G kita dapat 1.41 abad. Yang F tadi kita dapat 1/3/10. Soalan 2, cari beza tempoh. 2A, 5/6 jam tolak 13 minit bersamaan berapa minit? Jadi untuk soalan 2A, kita kena berikan jawapan dalam minit. Jadi di sini 5/6 jam kita kena tukar kepada minit. Kita darab dengan 60 minit kerana 60 minit bersamaan 1 jam. Jadi 6 darab 1, 6 darab 10. Kita telah mansuhkan dan kita boleh darab 5 darab 10 bersamaan 50 minit. Apabila kita dah dapat 5/6 bersamaan 50 minit, barulah boleh kita tolak dengan 13 minit. Jadi 50 minit kita tolak 13 minit. Kita tolak macam biasa. Tinggalnya 4, ini jadinya 10. 10 tolak 3, 7. 4 tolak 1, 3. Jawapan yang kita dapat di sini ialah 37 minit.
Baik, seterusnya untuk soalan B. Soalan B, 1 jam 40 minit tolak 0.95 jam. Jadi untuk soalan ini, jawapan yang dikehendaki ialah dalam minit. Ini bermaksud 1 jam 40 minit kita kena tukar kepada minit. Okey, jadi di sini kita kena pasti dah tahu dah ni 1 jam ni bersamaan 60 minit. Jadi kita tambah sahajalah dengan 40 minit. Jadi 60 tambah 40 kita dapat 100 minit. Di situ. Apabila kita dah dapat 100 minit, kita tengok pula yang 0.95 jam nak ditukar juga kepada minit. Kita darab dengan 60. Cikgu tunjukkan di sini cara mendarab 60 yang mudah. Jadi sifar turun saja di sini. 5 darab 6 kita dapat 30, 9 darab 6 kita dapat 54, 54 tambah 3 kita dapat 57. Okey, kemudian di mana kita hendak meletakkan titik perpuluhan? Mestilah di sini ada 2 titik perpuluhan, 1, 2, jadi kita bilang 1, 2 dan di sinilah titik perpuluhan. Jadi sifar perpuluhan 95 jam ni, okay, kita dah dapat minitnya ialah 57 minit. Apabila kita dah dapat 57 minit, barulah boleh kita tolak daripada 100 minit. Okey, 100 minit kita tolak 57 minit. Baik, kita dapat. Okey, di sini kita pinjam jadi sifar, dia jadi 9, dia jadi 10. 10 tolak 7 kita dapat 3, 9 tolak 5 kita dapat 4. Jadi jawapan yang kita dapat di sini ialah 43 minit. Baik, seterusnya kita lihat pula untuk soalan C. Soalan C. 2/3/8 hari tolak 1 hari 2 jam dan jawapan yang dikehendaki ialah dalam hari dan jam. Jadi di sini kita lihat 2/3/8 hari. Di sini 2 ni ialah 2 hari. Dah tak ada masalah dah. Kita dah ada dah 2 hari. Kita dah ada 2 hari di situ. Cuma kita kena dapatkan 3/8 ni, 3/8 hari kepada hari dan kita darab dengan 24 jam. Mesti darab 24 jam kerana 24 jam ialah 1 hari. Jadi di sini kita menggunakan sifir 8. 8 darab 1, 8. 8 darab 3, 24. Kemudian kita dapatlah berapa jam kita dapat di situ. Jadi 3 kita darab dengan 3, kita dapatlah 9 jam. Dah lengkap ya, 2/3/8 hari kita dapat 2 hari 9 jam. Sekarang kita bolehlah buat pengiraan tolak hari dan jam. Di sini kita dapat 2 hari. Di sini kita dapat 9 jam. Kita tolak dengan 1 hari 2 jam. Jadi 9 tolak 2 kita dapat 7. 2 tolak 1 kita dapat 1. Jadi jawapan yang kita dapat di sini ialah 1 hari 7 jam. Untuk soalan C ni kita kena ingat ya. Ada pecahan hari kita tukar kepada jam. Dan kita kena darab dengan 24 jam. Baik, seterusnya kita lihat pula untuk soalan D. 1.375 tolak 4 jam bersamaan dengan berapa hari, berapa jam.
Jadi di sini yang kita kena tengok ialah 1.375 hari. Kita kena jadikan ianya kepada hari dan juga jam. Jadi yang sebelum titik perpuluhan ni, satu ni kita dah ada dah 1 hari. Yang kita nak tengok di sini ialah perpuluhan 375 hari ni. Ya, perpuluhan 375 hari ni kita hendak jadikan ianya kepada jam. Jadi kita darablah dengan 60. Bukan darab dengan 60. Kita darab dengan 24 jam. Dah lupa dah cikgu. Mesti darab dengan 24 jam kerana satu hari 24 jam. Jadi kita darablah di sini 5 darab 4 kita dapat 20, 2 di atas, 7 darab 4 28, tambah 2 kita dapat 30, 3 darab 4 12, tambah 3 kita dapat 15. Okey, kemudian yang ni sifar ni tak perlu pun tak apalah, kalau awak nak darab juga boleh sahaja. Sifar darab 4 sifar di depan tetapi tak memberi maksud, ya, sifar di depan. Seterusnya kita darab pula 5 darab 2 kita dapat 10. Naik di atas 7 darab 2 14, 14 tambah 1 15. Naik atas ni 3 darab 2 6 tambah 1 dapatnya 7. Kemudian ni pun sifar samalah yang sifar tadi. Kemudian kita tambahlah, kita kumpullah macam biasalah ya. Okey, jadi kita dapat di sini ini 10 90. Baik, di mana hendak diletakkan titik perpuluhan, nampak ni? Titik perpuluhannya 1 2 3 dari belakang. Ikut bilangan nombor di situ selepas titik perpuluhan. Jadi kita bilang 1 2 3. Jadi di sinilah titik perpuluhan. Jadi maksudnya sifar perpuluhan 375 hari kita dapat 9 jam. Apabila kita dah dapat ni 1.375 hari, kita dapat 1 hari 9 jam. Sekarang bolehlah kita tolak. Cikgu susun ni hari, jam. Kamu mesti buat macam ni bila hendak tolak. Ini 1.375 hari, kita dapat 1 hari 9 jam. Kemudian kita tolaklah dengan 4 jam di sini. Okey, 9 tolak 4 kita dapat 5, 1 terus turun di bawah. Jadi jawapan untuk soalan D ialah 1 hari 5 jam. Baik, seterusnya kita lihat pula soalan E. Soalan E di situ 9 7 per 10 dekad tolak 2 dekad 3 tahun. Dan jawapan yang dikehendaki ialah dalam tahun. Jadi di sini kita ada 9 7 per 10 dekad. Kita nak tukarkan kepada tahun semuanya. Jadi kita kena tahu pasti 9 ini ialah 9 dekad. 9 dekad hendak ditukar kepada tahun, kita darab dengan 10 tahun. Kerana 10 tahun ialah 1 dekad. Jadi kita dapat 90 tahun. Dah kita dapat 9 dekad itu 90 tahun. Kita tengok pula 7 per 10 ni. Ni 7 per 10 ni. Apa yang kita kena buat? 7 per 10 dekad pun kita kena darab dengan 10. Kerana 10 tahun ialah 1 dekad. Okay, jadi 10 dengan 10 kita masukkan, tinggalnya 1. Kemudian ini 7 darab 1 bersamaan 7. Jadi 7 per 10 dekad ialah 7 tahun. Jadi kita tambahlah ni 97 tahun. Sekarang kita dah siap untuk 9 7 per 10 dekad. Kita dah ada dah ni 97 tahun. Sekarang kita nak cari pula 2 dekad ni. Ni 2 dekad sebelah sini. Okey, 2 dekad.
2 dekad 3 tahun. Okay, ini senang sahaja. Yang kita perlu tukar kepada tahun ialah 2. 2 dekad ni kita darablah dengan 10. Kita dapat 20 tahun. Okey, jadi dah dapat 20 tahun. Tambah sahajalah dengan 3 tahun. Maksudnya tambah saja dengan 3 tahun ni. Yang dah ada ni 3 tahun ni dapatnya ialah 23 tahun. Sekarang kita dah selesai. Nampak cikgu tulis di sini. Kita dah selesai. Bolehlah kita tolak. Untuk jalan kira yang akhir kita tolak 97 tahun. Kita tolak 23 tahun. Okey, jadi kita dapat sini 7 tolak 3 kita dapat 4, 9 tolak 2 kita dapat 7. Jawapannya ialah 74 tahun. Soalan F, 8.1 dekad tolak 27 tahun. Baik, soalan F, kita tengok soalan F. Okay, soalan F. 8.1 dekad kita kena jadikan kepada dekad dan juga tahun. Dekad dan juga tahun. Jadi di sini 8 dekad ni, 8 ni dekad. Dah, sekarang sifar perpuluhan 1 ni, sifar perpuluhan 1 kita tukarkan kepada tahun, kita darab dengan 10 kerana 10 tahun itu 1 dekad. Jadi kita hanya perlu alihkan 1 sahaja titik perpuluhan. Kita alihkan 1 sahaja titik perpuluhan di situ. Okey, jadi kita dapatnya ialah 1 tahun. Dapat di situ ialah 1 tahun. Seterusnya 27 tahun. Ni 27 tahun. 27 tahun ni berapa dekad? Baik, kalau 27 tahun, ada cara dia, kita tolak 20. Tolak 20 ini kita kena pasti tahu 20 itu ialah 2 dekad. 20 itu ialah 2 dekad. Jadi yang 7 ni bakinya ialah tahun. Okey, jadi kita dapat di situ untuk 27 tahun. Kita dapat untuk 27 tahun kita ada 2 dekad. Ya, 2 dekad dan juga 7 tahun. Apabila selesai barulah kita tolakkan di sini, cikgu buat di sini dekad dan juga tahun, ya, dekad dan juga tahun. Jadi kita dapat di situ 8 dekad 1 tahun tolak 2 dekad 7 tahun. Okay, jadi di sini kita kena pinjam 1 dekad, ini tinggalnya 7. Jadi di sini jadi 11. Baik, 11 kita tolak dengan 7, kita dapat 4. Okey, kita dapat 4. Kemudian ini baki, ini dapat 7 tolak 2, kita dapat 5. Jadi jawapannya ialah 5 dekad 4 tahun. Pada akhir kita dapat 5 dekad 4 tahun untuk soalan F. Dan kita ada satu lagi di sini, iaitu soalan G. Baik, untuk soalan G kita ada di sini satu. Kita buat soalan G. 2 abad 4 dekad. 2 abad 4 dekad ni tolak 1/1/5 abad dan jawapan nak dalam dekad. Jadi apa yang kita kena buat ialah 2 abad 4 dekad ni kita kena jadikan kepada dekad. Jadi 2 abad kita
Kita nak tukarkan kepada dekat, kita kena 2 darab 10 kerana 10 dekat 1 abad. Jadi kita dapat 20 dekat. Okey, kita dapat 20 dekat. Okey, kemudian 4 dekat. 20 dekat dengan 4 dekat ni kita tambahlah. Kita tambah 4 dekat. Jadi ianya 24 dekat. Okey, kemudian 1/1/5 abad. Nak tukar kepada dekat. Jadi kita pasti tahu ini 1 ni ialah 1 abad sama dengan 10 dekat. Ni 1 abad ini bersamaan 10 dekat. Baik. Kemudian kita lihat di sini 1/5. Kita nak tukar kepada dekat. Jadi 1/5 ni kita kena darab dengan 10. Jadi 5 darab 1, 5 darab 2, kita dapat 2 dekat di situ. Kita dapat 2 dekat di situ. Jadi 10 dekat. Kita tambah dengan 2 dekat. Jadi kita dapat di situ 12 dekat. Okay. Bila kita dapat 12 dekat, kita tolaklah. Mana yang kita perlu tolak, iaitu kita tunjuk di sini, semuanya dekat. Maksudnya 24 di sini. 24 dekat. Kita tolak dengan 12 dekat. Tolak dengan 12 dekat. Kita tolak 2 tolak 1, 2. Kita dapat 12 dekat jawapannya.